Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada umat Islam di luar sana. So, hari ni saya ingin menceritakan berapa bajet saya untuk buat daripada normal PC ke gaming PC. So, ada orang tanya saya, bang, berapa kos bang? Bang, upgrade daripada kosong pergi ke terus gaming PC ke apa kan? Tak. Saya daripada normal PC pergi ke, saya upgrade dia punya barang je, tambah je lah untuk jadikan gaming PC. So, okay, saya akan ceritakan sikit berapa bajet yang saya dah keluarkan untuk beli benda-benda ni Okay, jom. Guys, item pertama yang saya pakai dekat gaming PC saya ni iaitu motherboard. Motherboard brand Asus Prime B350MA ni kan. B350 ni dia brand Asus motherboard saya ni. So yang ni harga dia dalam 100 lebih saja, 180 lebih kalau saya pakai. Saya pakai ni sebabkan dia support 4GB pula. Dia support 4 slot RAM. Lepas tu yang ni untuk Ryzen lah, bukan untuk Intel. Kalau Intel pakai memang tak boleh lah. Ini untuk Ryzen saja. Okey. Lepas tu item nombor 2 iaitu Ryzen 3. Ni Ryzen 3, AMD Ryzen 3 220G 220G punya. So yang ni second gen, saya beli tahun 2018. So dia belum 2 tahun lagi, sebab saya beli dalam akhir-akhir tahun juga. So yang ni saya pakai agak best jugalah. Walaupun dia orang kata apa yang low punya, tapi okey lah kan untuk saya basic punya. So yang ni harga dia saya beli dalam RM360 tahun 2018. So sekarang ni third gen punya. Third gen pun dia ada macam-macam lah, dia punya kod dia, saya pun tak ingat. Tapi 300 lebih ada, 400 lebih pun ada. So ni second item. So third item iaitu PSU, power supply. Saya pakai brand Thermaltake 650W light power series power supply ni. So yang ni saya pakai dia ultra quiet, dia senyap sikit. So dia punya soket dia semua macam ni, dia yang built-in punya soket. Lepas tu dia tak boleh nak tukar-tukar kabel lah. So yang ni 650W, saya beli dalam 200 lebih. Saya tak ingat 200 lebih tu berapa, tapi ni 2 tahun warranty. So warranty dia pun dah nak habis, harap-harap dia tak berona. Harap-harap. Lepas tu saya pakai TP-Link. Ini untuk wifi. Ni untuk wifi, TP-Link dual band saya pakai. Yang ni best saya pakai sebabkan dia 400 hingga 800 something dia support maps. Lepas tu dia dual band, 3 tahun warranty. Dia yang bestnya, dia memang tarik wifi memang kuat lah. Lagi satu yang saya tarik perhatiannya sebabkan dia ni, dia boleh tembus 3 wall paling tinggi. Dalam bilik sini jauh dengan router wifi kan. So setakat ni dia tarik memuaskan. Saya nak download ke nak loading something pun memang best. Lepas tu selepas dah siap tu, item yang kelima iaitu SSD 240GB. Saya beli WD punya brand. Yang ni 3 tahun warranty juga. Yang ni saya beli dalam RM175 tahun 2018 juga. Tapi sekarang ni saya tengok MCO untuk 240 pun murah ke mahal, so saya tak pasti. Yang ni saya beli dalam RM175, 240GB punya. Lepas tu dah siap semua tu. Kira item yang kelima lah. Item yang keenam, saya pakai HDD iaitu brand Barracuda. Saya ada, mula-mula saya pakai satu saja, beli satu. So 1GB RAM, 1GB RAM, 1 terabyte. Harga dia dalam RM165 saya beli. Lepas tu baru-baru ni musim MCO saya beli 2 terabyte iaitu RM245 saya beli. RM245 campur postage online dalam RM6. Dalam RM251 lah macam tu. So item yang seterusnya iaitu item yang ketujuh, saya beli tower. Sebelum saya beli tower yang ini, saya pakai Segotep punya tower. Dia boleh support sampai 2 kipas dengan belakang 1 kipas. Tapi kipas belakang tu 90cm ataupun 80cm dia boleh pakai. Tapi sebabkan saya nak pakai graphic card, so dia panas, dia tak sesuai. So saya beli tower baru, iaitu tower baru ni
XV700G Thor, Gaming Freak punya brand. Ni Gaming Freak punya brand. Lepas dia punya ni agak besar, and then dia boleh support untuk radiator. Radiator atas dengan tepi depan ni dia boleh support. Yang depan ni dia boleh support sampai yang untuk 3 kipas punya radiator. Atas untuk 2 kipas punya. Bawah ni tapi total kipas dia boleh pakai untuk, kalau tak nak pakai radiator, dia boleh support sampai 8 kipas kan. 8 kipas dia boleh support. Selepas tu item seterusnya untuk saya pergikan dia upgrade pada normal PC, pergi ke gaming PC. Saya beli RAM RGB XPG Spectric D41 punya ni. Yang ni 8GB RAM saya beli 3200 mAh punya. Saya pun tak tahu sebutannya. Dan dia RGB punya ni saya beli 2. Harga dia dah 158 kali 2. Ni 158 kali 2 ni pun saya beli time MCO. Kebanyakan saya upgrade ke gaming PC ni musim-musim MCO lah. Kalau tak, dia normal PC saja. Yang mula-mula saya bagi tu dia normal PC. So start pada saya beli casing ni, tower ni. Dengan sini kira dah start untuk gaming PC punya setup lah. Dengan harga bajet semua. Yang ni saya beli RM158. Yang ni bukan bajet, ni kira mahal lah. Saya beli 2. So nampak lah 2 kat dalam tu, XPG punya. Okey, seterusnya saya beli kipas RGB, iaitu brand Armageddon Infineon Ring 3 RGB kit. So yang ni pun saya beli 2 juga. Saya beli 2 kan, tak ada kat sini, saya contoh satu sajalah. So ini saya beli 2. Dalam dia satu set ada 3 kipas, 1 controller. So dapat 2. Maknanya dapat 2 kipas, dapat 2 kipas pula. Dapat 6 kipas, 2 controller, and then dia bagi free gift LED strip. Untuk kalau kita beli satu ni, dapat satu. Kita beli lagi satu, kita dapat lagi satu. Nampak? So yang ni saya beli, harga dia dalam RM79.90 kali 2. Dalam MCO juga saya beli ni, online juga. Saya tak ingat postage berapa, dalam RM4 lebih kot, sebab dia dalam Selangor je, sebab saya duduk Selangor. Lepas tu saya beli graphic card. Jenama Gigabyte Radeon RX 570. Yang ni 4GB RAM, 4GB graphic card. Ini 4GB graphic card Radeon. Yang ni saya pakai setakat ni best lah, sebab yang dia bila saya main game, setting ultra, setting high, dia support, dah tak ada lag. Walaupun dia 4GB RAM dengan 2 kipas, tapi saya pakai yang mampu hati lah. Harga dalam RM499 campur postage RM10 daripada Penang saya beli. Ni baru lah, bukan second hand ke apa, ni baru. Okey, seterusnya benda yang baru. Ni barulah saya beli, tak sampai setahun, tak sampai seminggu lagi. Mouse, keyboard, tak sampai seminggu lagi. Iaitu saya beli brand Gaming Freak MX RGB 9 Blue Swiss. Dan dia boleh tukar dia punya ni lah, Swiss dia boleh tukar. Sekarang ni dia warna biru. So bunyi dia belanja sikit. Yang ni bunyi dia bila saya main tengah malam, adik saya selalu bising. Tak erti nak duduk diam ke, bunyi-bunyi bising ni. Itu ya, buat dia marah. Saya pun macam mana dah mechanical punya. So yang ni dia mechanical gaming keyboard punya. So dia dapat sekali dengan pengalas tangan, tak ada rasa tangan dia lenguh sikit. Ni RGB punya light. Nanti saya tunjuk macam dia punya pertukaran lampu dia macam mana. So yang ni harga dia dalam RM206 sepatutnya. Tapi saya beli dekat Outlet, saya minta dia kurang dalam RM10 lah. So jadi dalam RM196. Ini dalam 100 Salah RM196 tu sekali dengan mouse. Sepatutnya harga yang 206 tu kira dah total lah untuk ni. Lepas tu dia tolak RM10. Sepatutnya harga yang ni saja 160 lebih saja. Yang ni RM36.90. Salah. Yang ni 160 lebih je. So total dia 206 tolak RM10. So 196. Dapat keyboard dengan mouse sekali. Okey, yang mouse ni pula, dia brand Gaming Freak juga. Kalau nampak lambang dia,
Dia kotak dia saya dah tak ingat mana, adik saya campak mana saya tak ingat. So dia Gaming Freak. Ni RGB punya. So harga dia dalam RM36.90 tadi lah. Tapi saya beli ni dia total lah. Saya lupa tadi dia dah total RM206 tolak RM10. So jadi RM196. Dapat sekali dua ni. Lepas tu saya ada beli juga kamera. Ni kamera biasa lah, RM30 je. Tapi kamera ni dia tak cantik lah. Sebab yang penting saya nak mic ni sebabkan saya bagi adik saya guna komputer ni untuk dia belajar. Sebab dia masih belajar lagi. Sebabkan bila musim MCO, so dia orang belajar daripada webcam saja. So ini dia sekali dapat dengan lampu. Sebab dia ada lampu. Lampu boleh lah, tapi takkan dia nak main waktu malam kan. Satu lagi, monitor brand Asus. Dia punya kod dia VZ229 Asus. Harga dia dalam 449. Saya beli tahun 2018. Yang bestnya dia slim. Lepas tu dia ada gold color kat sini sikit. 21.5 inci. Yang ni kecil saja, 21.5 inci. Anti blue light, anti flickering, LCD. Tapi LCD dia ni IPS tau. Dia bukan LCD yang biasa dia. Ni IPS LCD punya. Color dia, sharpness dia, contrast dia, semua cantik. Dia bukan LED, tapi dia LCD. Tapi memang cantik bagi saya. Yang penting dia ada anti blue light. Itu yang penting sebenarnya. Lepas tu lampu RGB dekat belakang ni. Dia LED strip, tapi dia RGB punya. Tapi sekarang ni saya fokuskan di warna merah. Kalau tak nanti kamera dia tak fokus. So yang ni saya beli dalam RM18 saja. RGB punya. Waktu tu tengah promotion, dia kata dia nak habiskan. So saya beli dua terus. Ngam-ngam. Tapi daripada Penang juga, RM18 saya beli dua. Dia dapat sekali dengan controller lah. Dia ada satu cok. Dia pakai, yang ni pakai USB punya. Pakai USB. So jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Jom. Okay guys, yang seterusnya kita tengok. So yang tu saya pakai XPG, iaitu RAM 8GB, so 16GB total. So yang ni saya kata tu WD SSD. SATA tu kan 240GB. So yang dekat bawah tu, nampak dekat bawah tu, so itu HDD. Dia punya slot tu ada 3GB and 3GB. 1 tera dengan 2 tera dalam tu. So yang ni color static daripada Sega Tab yang lama. So ni RGB fan, saya pakai Armageddon. Dengan atas tu, nampak kat atas pun sama. Yang ni Gaming Freak punya yang bagi, yang kita beli dapat 3. So nampak ni dia ada ruang ni. Ruang ni bukan saja tau. Ruang ni dia untuk pasang radiator punya. Radiator, so dia support untuk pasang radiator. So yang lagi 3 RGB dia itu kat depan ni. Nampak? 3 RGB kat depan. So saya pakai. So remote, nampak ni remote. 2 ni daripada Armageddon. So yang ni untuk lampu RGB kat belakang ni lah. Nampak tau? Dia tukar-tukar color kan. So yang ini graphic card. Saya beli graphic card yang murah punya. So dia tak ada plate dekat atas tu untuk cover. Cuma tengah ni lah saya belum beli lagi. Ini CPU Ryzen 3. So ni body dia. Body dia. So dia ada lampu LED strip. Kan? Sini pun ada lampu LED strip. Sip. So ni monitor yang saya kata Asus tu, 21.5 inci. So ni Gaming Freak punya keyboard. So dia ada 8 ni. Ni boleh cabut ni. Dia magnet je. Sebab see, dia boleh cabut. Kalau kita tak nak pakai lah. Kalau kita nak pakai, pakai je. So magnet Gaming Freak punya. So kalau kita nak tukar color dia punya ni, kita boleh tukar secara macam manual lah. So kita tekan FN ni. FN, kita tekan delete. So dia punya tukar color macam ni. Dia boleh adjust speed. Kalau kita nak adjust speed, kita tekan FN, kita tekan tambah lah. See, nampak? Laju kan? So laju. Kalau kita nak slow, kita tekan minus. Tolak. So jadi slow. So kat sini dia ada macam-macam shortcut lagi. Yang ni jenis macam ni. Ini salah saya tekan. Okay, ini dia tukar. Dia semua sama color, tapi dia tukar sikit. Macam tu dia. Tapi dia scatter. Satu lagi yang ni HM ni tutup. Kalau kita tak nak pakai kan. So kita tekan lagi kat sini. Bila kita tekan FN ni, see? Itu yang saya suka tu. Dia ada jenis macam ni. Ikut kesukaan kita lah nak pakai macam mana kan. Ni jenis yang dia jalan-jalan. So ni jenis macam
Dia banyak tapi dia tukar sikit. Dia color dia terus banyak macam tu. Tukar lagi satu. Satu lagi macam ni. Ni pun sama. Tapi yang ni saya tak faham sangat dia punya ni. So ni saja kot saya punya setup je. Saya punya simple saja. Ni yang simple punya kan. Ni setup macam ni. Game Freak kan. Simple. So ini simple. Ini je saja punya. Cuma saya tak ada lagi satu webcam. Webcam tu nantilah kan. Itu dah lain punya harga tu. Yang tu saya kata tu bawa belakang tu. Yang belakang tu iaitu TP-Link dual band. Dia kabel serabut sikit lah sebab benda-benda ni. Nanti saya nak adjust balik. Okay guys, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.